Bismillahirrahmanirrahim. Yang kulit itu kundi, yang merah itu saga. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengemudi acara. Ucapan salam mesra buat kombinasi juri saksama, penjaga masa serta hadirin semua. Kata disusun, indah bahasa. Bibir tersenyum, manis bicara. Perkasa bahasa penyatuan bangsa. Maka percayalah mauduk bicara saya. Bahasa Melayu, lambang semangat nasionalisme. Hadirin, bahasa dalam konteks pidato saya pada hari ini sangat luas pengertiannya. Bahasa bukan hanya dirujuk sebagai satu sistem linguistik semata-mata, tetapi turut dilihat sebagai satu citra budaya bangsa itu sendiri. Manakala, menurut Kamus Dewan edisi keempat, nasionalisme boleh didefinisikan sebagai perasaan cinta akan bangsa dan negara sendiri yang mendalam. Tuntasnya, tajuk pidato saya kali ini bakal meningkap akan bagaimana rasa cinta akan bangsa dan tanah air mampu dizahirkan melalui bahasa Melayu. Hadirin sekalian, cetusan idea saya yang pertama, bahasa Melayu, asas pembinaan negara bangsa. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan jelas menyatakan bahasa Melayu telah diisytihar sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Justeru, jelaslah di sini, bagi membina sebuah negara yang berdaulat, aspek bahasa menjadi keutamaan. Kedaulatan bahasa Melayu jelas diperlihat apabila diangkat sebagai bahasa institusi legislatif serta menjadi perantara dalam apa jua bentuk perhubungan rasmi negara. Selain itu, hampir semua bangsa yang mempunyai peradaban yang hebat membina negara bangsa menggunakan bahasa ibunda. Misalnya, negara Jepun dengan bahasa Jepunnya, negara Jerman dengan bahasa Jermannya. Oleh itu, bagi membina negara bangsa yang hebat, aspek perpaduan melalui bahasa janganlah ada kompromi. Ibarat lidi, sebatangnya rapuh, seikatnya kukuh. Hadirin sekalian, kedua, bahasa Melayu, bahasa penyatu. Melalui bahasa Melayu, sebarang konfrontasi dan buruk sangka dapat dielakkan. Walaupun masih kurang baik nahunya, namun jika digunakan dalam komunikasi seharian, pasti dapat membantu merapatkan jurang perbezaan. Belatlah dengan pengaruh bahasa natif, asalkan setiap kaum di Malaysia dapat bermesra dan bertukar-tukar pendapat serta berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Melayu. Apa yang penting, semua kaum tidak kekok berbahasa Melayu. Jika sudah tidak kekok, pasti mudah menjadi mesra. Jika sudah terjalin mesra, pasti perpaduan akan mudah terbina kukuh di bawah lembayung keluarga Malaysia. Penonton yang budiman, ketiga, bahasa Melayu, pemangkin bangsa Malaysia maju. Menelusuri sejarah pra-merdeka pada era kegemilangan Melayu Melaka, bahasa Melayu telah pun diangkat sebagai lingua franca, menjadi bahasa perantara antara rakyat jelata, kerabat diraja mahupun pedagang seantero dunia. Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia ke-9, dengan bangga berucap dalam bahasa Melayu ketika menyuarakan pelbagai isu antarabangsa di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-77 yang menghimpunkan lebih daripada 150 pemimpin dunia pada 23 September lalu. Hari ini jelas, bahasa Melayu telah diterima dunia dan dapat dijadikan sebagai alat perpaduan. Bahasa Melayu juga mampu menjadi pemangkin kemajuan bangsa Malaysia hingga dikenali dunia. Ibarat pepatah, kita juga mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sidang saksi bermisi saudara dan saudari. Kesimpulannya, bahasa Melayu yang dituturkan kita semua mampu menjadi satu faktor yang membuktikan aku dan dia sama. Warna kulit mungkin berbeza, warna rambut mungkin tak sama. Namun, apabila sama berbahasa, walau di hujung benua, dari Perlis hingga ke Sabah, kita tahu di dalam maupun luar benua, kitalah bangsa Malaysia. Bangga menuturkan satu bahasa yang menjadikan kita semua sepunya. Akhirnya, jelas terpaparlah semangat nasionalisme di dalam diri warganya.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.